Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bicara Darah Wanita, edisi baru kulit keras, tuliskan oleh Al-Fadil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, terbitan Miftahul Ulum, Seri Petaling. Sambung kita dalam bab haid, muka surat 122. Beberapa persoalan mengenai keluarnya darah yang keluar daripada sehari yang kurang daripada sehari semalam. Soalan pertama, jika adat kebiasaan seorang wanita pada setiap bulan ialah keluar darah kurang daripada sehari semalam, adakah ia dinamakan sebagai haid atau tidak? Jawapan yang untuk soalan pertama tadi, ia bukanlah darah haid kerana istiqra', penyelidikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah selesai. Jadi kita yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak boleh mengenepikan kajian istiqra' Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu. Dan oleh itu, darah itu dinamakan darah fasik. Ini rosak. Perincian, jika berlaku pada adat haid sesetengah wanita, bahawa haidnya menyalahi kaedah tempoh sekurang-kurang haid, aqallul haidi, sehari semalam, atau menyalahi tempoh sebanyak-banyak haid, aksarul haidi, 15 hari malam, 15 hari dan malam, yang telah termaktub, maka adat yang menyalahi kaedah itu akan diabaikan kerana perbahasan ulama terdahulu mengenai masalah ini sudah sempurna dan menghukumkan darah itu sebagai darah fasad itu lebih baik daripada kita menyalahi kaedah yang telah ditetapkan sebelum ini. Lawit torodat asbahat adatan mustamirrata laha adatal mar'ati au aksara bimukhalafati syai'in mimma marra lam tutabba lianna bahsa al-ulayaini atummu wa hamlu damiha ala al-fasadi aula min kharqil adati al-mustamirrati. Dawabit. Soalan yang kedua, muka surat 123. Seorang wanita baru pertama kali melihat darah keluar daripada kemaluannya ketika umurnya mencapai 9 tahun Qamariah. Selama beberapa hari secara terputus-putus tetapi tidak melebihi 15 hari. Yang ini tidak ada alamat-alamat berhenti seperti huraian yang lepas. Misalnya, darah wanita tersebut keluar pada hari pertama. Darahnya keluar selama 2 jam. Pada hari kedua selama 2 jam. Pada hari ketiga selama 2 jam. Dan pada hari ke-8 selama 10 jam. Pada hari ke-15, 10 jam. Kadang-kala darahnya tidak keluar beberapa hari di dalam tempoh 15 hari tersebut. Ketika itu, dia belum tahu lagi bahawa darah yang keluar itu sama ada haid atau tidak kerana tempoh tersebut belum sempurna 15 hari. Apabila sampai ke hari yang ke-15, barulah dia mengetahui bahawa darahnya itu adalah 24 jam yang tidak melebihi 15 hari. Contoh ini adalah sama seperti contoh hasnah yang lepas. Di sini timbul kemusykilan. Apakah yang patut dilakukannya? Adakah dia wajib menunaikan solat fardu dan berpuasa jika dalam bulan Ramadan atau tidak? Jika dia bersolat, ditakuti bahawa darah itu ialah haid, dan jika dia tidak bersolat, ditakuti bahawa masa-masa tersebut bukan masa haid. Padahal solat adalah wajib ke atasnya ketika dia tidak berhaid. Jawapan yang kedua, muka surat 124, mengikut kaedah seorang wanita pada umur haid dengan semata-mata melihat darah keluar, terhentilah dia daripada membuat ibadat seperti yang lepas. Janganlah dia menanti darahnya sampai sehari semalam 24 jam baru nak berhenti ibadat kerana beramal dengan apa yang zahir bahawasanya darah itu adalah haid, dan apabila darah itu berhenti dengan yakin, yakni dengan alamat-alamat berhenti, maka ia beramal dengan yang zahir. Jadilah dia suci. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak yakin berhenti, tiada alamat berhenti, maka dia mestilah menangguhkan solatnya dahulu. Bahkan dia tidak berdosa kerana meninggalkannya, lantaran menunggu sehingga jelas sampai sempurna 15 hari. Sama ada darah yang keluar itu adalah darah haid atau tidak. Contoh ini untuk wanita mubtadi'ah, pertama kali keluar darah. Bagi wanita beradat, sila ikut adatnya. Keterangan lain akan menyusul nanti. Al-adatu muhkamatu. Adat yang tidak bercanggang dengan syarak boleh menentukan hukum sesuatu perbuatan dan tindakan. Apabila sempurna 15 hari, jika dia mendapati jumlah masa keluar darah tersebut tidak mencukupi kadar sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam, maka darah tersebut bukanlah haid
dan jumlah serta puasa yang ditinggalkannya itu pada masa yang keluar darah perlu diqadha. Ini bermakna dia tidak termasuk dalam tarif sekurang-kurang haid. Walaupun jumlah harinya ialah 15 hari, kerana darah yang keluar itu tidak mencukupi 24 jam. Jadi dia perlu mengqadha solat fardunya dan puasanya daripada permulaan keluar darahnya sehingga hari yang ke-15. Sekiranya tempoh keluar darah tersebut mencukupi kadar sekurang-kurang haid iaitu 24 jam, maka darah tersebut ialah haid, dan ini bermakna ia termasuk dalam ta'rif sekurang-kurang haid, iaitu sekurang-kurang haid 24 jam yang digabungkan dengan hari-hari yang lain, yakni dalam tempoh sebanyak-banyak haid. Aqallu ma'a aksarihi. Jadi dia tidak perlu mengqadha solat yang telah ditinggalkannya daripada permulaan keluar darah sehingga hari yang ke-15, kerana tempoh waktu tersebut ialah tempoh penantian untuk mendapatkan penjelasan sama ada darah itu adalah haid atau tidak. Sebaliknya wajib qadha puasa yang telah ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Sebagai contoh, pada rajah yang ketujuh yang terdahulu, Atikah melihat darah keluar pada 1 Mac pada pukul 8 malam iaitu selama 1 jam. Maka Atikah tidak boleh menganggap bahawa darah yang keluar ini ialah haid kerana belum diketahui lagi statusnya, yakni kedudukannya, dan tempohnya masih belum mencukupi aqallul haidi, yakni belum mencukupi 24 jam. Oleh itu, Atikah mesti menunggu dahulu, yakni tawakuf, sebelum dia dapat menunaikan solatnya. Kerana beramal dengan kaedah apabila melihat darah pada umur haid, hendaklah ditawakufkan ibadatnya supaya jelas kedudukan darah itu, yakni sama ada ia adalah haid atau tidak. Kemudian, seandainya darah belum berhenti pada hari kedua dan seterusnya, walaupun tidak nampak, dia juga perlu menunggu pada hari yang kedua. Jika darah yang keluar itu tidak mencapai tempoh sekurang-kurang haid, dia perlu terus menunggu dan menangguhkan, yakni tawakuf solatnya sehingga 6, 7 dan 8 Mac. Kemudian jika pada 8 Mac darah itu mencukupi 24 jam, yakni termasuk dalam ta'rif aqallu ma'a ghalibihi, maka Atikah tidak perlu mengqadha solatnya kerana sudah jelas bahawa darah itu ialah darah haid yang berada di bawah ta'rif aqallu ma'a ghairihi. Tetapi jika pada 8 Mac darah yang keluar itu masih tidak mencukupi 24 jam dan dia yakin bahawa darah masih belum berhenti, maka Atikah masih perlu menunggu, ini tawakuf, sehingga mencapai 15 hari, yakni 15 Mac, yang sama seperti contoh Hasnah pada rajah yang ke-6 yang terdahulu. Apabila sampai tarikh 15 Mac, jika darahnya itu mencukupi 24 jam seperti ta'rif aqallu ma'a aksarihi, Atikah tidak perlu mengqadha solat yang telah ditinggalkannya dari 1 Mac sehingga 15 Mac. Sebaliknya, jika pada tarikh tersebut, yakni 15 Mac, darahnya tidak mencukupi 24 jam, maka Atikah mesti mengqadha solatnya dari 1 Mac sehingga 15 Mac. Masalah ini juga sama dengan contoh Zakiyah dahulu, iaitu Rajah 9. Peringatan, muka surat 126. Seandainya darah berhenti dengan yakin, dengan terdapat tanda-tanda berhenti daripada sebarang contoh tadi, dia mestilah beramal dengan apa yang zahir, yakni dia dikira menjadi suci. Tidak wajib menunggu 15 hari. Sebarang ibadat yang ditinggalkan semasa kedatangan darah yang tidak mencukupi 24 jam, hendaklah diqadha. Faedah: penantian di dalam tempoh 15 hari adalah penting apabila dia yakin bahawa darah itu belum berhenti. Tidak ada alamat-alamat berhenti kerana terdapat kemungkinan bahawa masa keluar darah haid akan mencukupi 24 jam dalam tempoh 15 hari tersebut. Walaupun semasa menunggu pada beberapa hari yang pertama, darah tidak keluar atau darah tersebut keluar tetapi tidak mencukupi kadar sekurang-kurang haid, yakni 24 jam. Hal ini demikian kerana mungkin pada hari seterusnya hingga hari ke-15, darah haid boleh keluar atau mencukupi kadar 24 jam. Perkara ini berlaku kerana darah haid boleh keluar dalam tempoh 15 hari, yakni tempoh sebanyak-banyak haid. Penantian ini adalah untuk wanita mubtadi'ah yang pertama kali keluar darah, yang yakin bahawa darahnya belum berhenti. Sebaliknya, perempuan yang sudah beradat hanya perlu mengikut adatnya, yakni tidak perlu menunggu. Huraian terperinci akan datang kelak. Soalan ketiga. Jika seorang wanita meragui adakah jumlah darahnya mencapai 24 jam ataupun kurang, apakah jalan penyelesaiannya? Jawapan untuk soalan yang ketiga, dalam masalah ini, ulama fiqh berbeza pendapat mengenai wanita yang keraguan. Menurut pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, darah yang diragui itu bukanlah haid, tetapi pada pendapat Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, darah yang diragui itu adalah haid, walaupun keluarnya terputus-putus dalam masa 15 hari dengan pelbagai warna. Maksud kita dalam muka surat 127, ma law syakka fi bulughihi yawman wa lailatan min ad-dami
laisa bihaidin inda bani hajarin wa inda syaikhi Romli qalahu fil adadi walau mufraqan fi 15 yawman walau bi alwanin. Penjelasan tempoh sebanyak-banyak haid. Aksarul haidi. Tempoh haid yang paling lama, yakni maksimum bagi seseorang wanita ialah 15 hari. 15 hari, 15 malam. Sama ada haid itu keluar berterusan atau terputus-putus. Mata kaki yang pertama, sama ada darah yang keluar itu berhubung atau tidak berhubung lantaran terdapat waktu kosong, ini fatrah atau naqah. Dengan syarat himpunan darah tersebut bersama masa naqah itu tidak melebihi 15 hari dan darahnya tidak kurang daripada 24 jam. Maka keseluruhan darah dan masa naqah di antara darah haid itu ialah haid di atas pendapat yang mutamad as-sahbi, yakni as-sahbi dengan syarat-syarat naqah yang lepas. Sambung. Dan ia mempunyai dua keadaan. Keadaan yang pertama, siang hari yang pertama bersambung dengan malam semalamnya. Mata kaki yang kedua, yakni mengikut kalender Islam, yakni Hijri. Tarikh Hijri bermula selepas maghrib, manakala tarikh Masihi bermula selepas jam 12 malam. Oleh kerana itu, wanita tersebut mengetahui adakah darahnya keluar bermula daripada malam semalam ataupun tidak, kerana malam semalam sudah bermula masuk tarikh untuk hari ini. Sambung. Yakni darah yang mula keluar daripada waktu malam dan berlanjutan hingga ke siangnya. Lihat rajah ke-10. Atau keadaan yang kedua, siang hari yang pertama tidak bersambung dengan malam semalamnya. Lihat rajah yang ke-11. Maksudnya, haid mula keluar pada waktu siang seperti pada waktu tengah hari. Maka, kadar waktu bagi keadaan kedua tersebut sehingga hari yang ke-16 tetap dikira sebagai waktu haid. Lihat rajah yang ke-11. Muka surat yang ke-120, rajah ke-10. Di sini ada nota kaki yang pertama. Darah mula keluar pada 31 Mac malam iaitu 31 Mac malam, iaitu malam itu sudah dikira masuk 1 April. Begitulah seterusnya pada rajah-rajah yang lain. Apabila tarikhnya ditulis begini. Contohnya 1 hari bulan April sehingga 15 April. Maka jumlah 15 April akan mencukupi 15 hari pada 15 April. Malam kerana tempohnya bermula dari 31 Mac malam. Iaitu selepas dari pukul 12 malam, 31 Mac sudah dikira masuk 1 April. Tetapi sebaliknya, jika 1 hari bulan dikira bermula pada siang harinya, contoh, bermula 8 pagi, maka untuk mencukupkan tempoh 15 hari, ia dikira berakhir pada pukul 8 pagi, 16 April. Keterangan terperinci akan diterangkan nanti. Masuk muka surat 129. Huraian rajah yang ke-10. Fatimah telah melihat darah keluar daripada kemaluannya secara berterusan pada 1 April selama sehari semalam, 24 jam. Kemudian pada 2 April darah itu keluar lagi dan berterusan selama 15 jam. Seterusnya pada 3 April darah itu keluar selama 10 jam dan pada 4 April selama 20 jam. Pada 5 April dan 6 April darah itu tidak keluar. Dan begitulah seterusnya sehingga sampai 15 April. Maka darah yang keluar ini ialah darah haid dalam tempoh sebanyak-banyaknya, iaitu maksimum aktarul haidi, kerana ia keluar selama 15 hari dan siang hari yang pertama keluar haid atau iaitu 1 April bersambung dengan malamnya. Mata kaki yang pertama, iaitu darah mulai keluar dari 31 Mac malam dan pada malam itu sudah dikira masuk 1 April mengikut kiraan Hijri, bermula selepas maghrib dan selepas jam 12 malam mengikut kiraan Masihi. Inilah yang dikatakan bersambung dengan malam yang sebelumnya pada hari pertama, iaitu yang dimaksudkan ialah siang hari pertama bersambung dengan malamnya. Contohnya 1 April, iaitu Isnin, hari Isnin, maksudnya ialah 1 April hari Isnin sudah bermula sejak semalamnya, iaitu hari Ahad 31 Mac jam 12 malam bagi kiraan Masihi dan selepas maghrib. Hari Ahad bagi kiraan Hijri. Justru itu, kebanyakan raja-raja di dalam kitab ini bermula daripada malam hari supaya memudahkan susun atur rajah 1 hari bulan hingga 15 hari bulan. Jadi tempoh 15 hari akan cukup pada sebelah malam kerana tarikh 1 hari bulan.
bermula daripada malam sebelumnya, 31 hari bulan. Huraian terperinci akan diterangkan di akhir kitab. Muka surat, sambung muka surat yang ke-130 ialah bentuk rajah yang ke-11. Jumlahnya ialah, kita baca keterangannya. Muka surat 131, jumlahnya ialah 15 hari, iaitu dari 1 Mac 11 pagi sehingga 16 Mac 11 pagi. Nampak seolah-olah 16 hari, tetapi sebenarnya baru 15 hari. Huraian rajah yang ke-11. Nasha telah melihat darah keluar daripada kemaluannya pada 1 Mac selama 6 jam. Selama 6 jam secara terputus-putus dan tidak bersambung dengan 2 Mac. Begitu juga pada 3 Mac, darah tetap keluar secara terputus-putus dan tidak bersambung dengan 4 Mac. Tetapi pada 5, 6, 7 dan 8 Mac, darah itu tidak keluar. Kemudian pada 9 Mac, darah itu keluar semula sehingga 16 Mac 11 pagi. Darah ini dihukumkan sebagai haid dalam tempoh sebanyak-banyaknya, walaupun malamnya Khamis 28 Februari tidak bersambung dengan hari yang pertama 1 Mac, nota kaki yang pertama, kerana pada malam pertamanya iaitu 28 Februari darah tidak keluar, tetapi keesokan siang harinya barulah darah keluar. Untuk lebih mudah difahami, apabila disebut Jumaat, maksudnya ialah hari Khamis. Malam ialah Khamis malam. Sudah dikira mula masuk hari Jumaat, bukannya Jumaat malam Sabtu. Oleh itu, dalam contoh ini, malam pertama, ini Khamis, darahnya tidak keluar. Kemudian siang harinya pukul 11 pagi, barulah darah keluar. Ini menunjukkan darah yang keluar pada siang hari 1 Mac tidak bersambung dengan malamnya. Khamis 28 Februari. Wallahualam. Penyusun. Sambung. Muka surat 132. Tadi tu dah habis. Maka dikira haid juga pada hari yang ke-16 sehingga pukul 11 pagi. Kerana pada hari yang pertama, 1 Mac darah itu keluar pada pukul 11 pagi. Nota kaki yang pertama, yakni pada 1 Mac keluar darah pada pukul 11 pagi. Sebenarnya jika dikira tarikh 1 Mac, harinya bermula daripada malam semalamnya, 28 Februari. Malam, iaitu pukul 12 malam. 28 Februari sudah dikira masuk 1 Mac mengikut kiraan tahun Masihi dan daripada Maghrib mengikut kiraan tahun Hijri. Tetapi di sini, darah itu keluar pada jam 11 pagi. 1 Mac dengan 11 pagi 1 Mac dengan tidak melibatkan malam semalam. Oleh itu, dikatakan siang hari pertama 1 Mac tidak bersambung dengan malamnya. Maka untuk mencukupkan tempoh 15 hari, ia dikira daripada permulaan masa keluar darah iaitu 11 pagi. 1 Mac sehingga 11 pagi 16 Mac. Barulah cukup 15 hari. Sambung. Jadi, jumlah keseluruhan hari haid ialah 15 hari. Malam ialah 15 hari dan malam, termasuk hari yang ke-16. Kesimpulan, sebanyak-banyak haid. Untuk pemantapan pelajar-pelajar di sini didatangkan kesimpulan ringkasan daripada kitab Dawabit. Tempoh haid yang paling lama, yakni maksimum bagi seorang wanita ialah 15 hari dan malam. Dan ia mempunyai dua keadaan. Bahasa Arab, wa aksaru zamanil haidi 15 yauman bilayaliha walaha suratan. Pertama, darah keluar secara berterusan sepanjang 15 hari, iaitu himpunan masa keluar darah melebihi 24 jam, maka ia adalah haid. Dalilnya, taratan ya'tid damu muttasilan fi khilali 15 yauman, ay adna majmu'a hadhihi sa'ati tazidu ala 24 saatan fahuwa haidun. Yang kedua, darah keluar tidak secara berterusan, bahkan secara terputus-putus sepanjang 15 hari. Di mana jika kita menghimpunkan bilangan masa keluar darah, ia melebihi 24 jam, maka ia adalah haid. Contohnya, darah keluar pada hari pertama selama 5 jam, hari ke-7 10 jam, hari ke-10 5 jam dan hari ke-15 3 jam. Apabila, sambung ke surat 133, apabila dihimpunkan bilangan masanya ia melebihi 24 jam, maka ia adalah haid. Wataratan ya'tid damu ghairu muttasilin bal mufarraqan fi khilali 15 yawman bihaisu law jama'na hadhihi sa'ati wajadnaha tazidu ala 24 sa'atan fa huwa haidun. Fa masalan 24 ni apa bahasa Arab ni? Law ra'at fil yaumil awwali
khamsa sa'atin wal yaumi sabi'in asyara sa'atin wa fil yaumil ashiri khamsa sa'atin wal yaumil khamisi asyara arba'an sa'atin wa kana majmu'u hadhihi sa'ati 24 ni bahasa Arab 24 sa'atan fahuwa haidun. Muka surat 134. Contoh-contoh untuk latihan pelajar bagi memantapkan permasalahan sekurang-kurang haid, tempoh kebiasaan haid dan sebanyak-banyak haid. Okey, contoh yang pertama, seorang wanita melihat darah keluar pada hari kedua selama 7 jam, hari ke-8 7 jam dan hari ke-13 10 jam. Hukum hari kedua, ke-8 dan ke-13 adalah haid dengan yakin dan hari-hari di antaranya juga adalah haid secara hukum mengikut kaul sahab pendapat muktamad. Sebab kerana himpunan masanya ialah 24 jam sepanjang 15 hari, maka ia haid mengikut kaul sahab. Nota kaki yang pertama, akan datang penerangan mengenai kaul sahib insya-Allah. Kaul sahab ialah kita menyertakan hari naqah bersama hari haid dan solatnya pada hari-hari naqah dikira sebagai nafil. Inilah pendapat yang muktamad dan lawan bagi pendapat ini ialah kaul laqad yang bukanlah pendapat yang muktamad. Sambung. Okey. Untuk contoh yang kedua, seorang wanita melihat darah keluar selama 2 jam pada setiap hari sehingga 15 hari. Hukum kesemuanya dari 1 hari bulan sehingga 15 hari bulan ialah haid sebab kerana himpunan masanya melebihi 24 jam iaitu 30 jam. Contoh yang ketiga, seorang wanita melihat darah keluar selama sejam pada setiap hari sehingga 15 hari. Hukum darah ini dikira darah istihadah dan dia wajib mengqadha solatnya jika dia tidak bersolat ketika keluar darah. Sebab kerana himpunan masanya kurang daripada 24 jam dan wanita mustahadah dikira suci. Contoh yang keempat, seorang wanita masuk muka surat 135, seorang wanita melihat darah keluar selama 4 jam pada setiap hari selama 7 hari. Hukum kesemuanya ialah haid sebab kerana himpunan masanya melebihi 24 jam. Contoh yang kelima, seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama selama 5 jam, hari keempat 5 jam, hari ke-11 10 jam dan hari ke-16 5 jam. Hukum kesemuanya ialah istihadah. Sebab kerana walaupun himpunan masanya melebihi 24 jam, iaitu 25 jam, tetapi tempohnya melebihi daripada 15 hari. Masuk muka surat 136. Didatangkan lagi contoh-contoh untuk latihan pelajar bagi kaedah pertama. Kaedah yang pertama, seorang wanita melihat darah keluar pada hari ke-5 selama 5 jam, hari ke-7 3 jam dan hari ke-12 10 jam. Yang kedua, seorang wanita melihat darah keluar dari hari ke-10 sehingga ke-15 selama 4 jam setiap hari. Yang ketiga, seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama dan kemudiannya ia terhenti. Selepas itu pada hari ke-14, darah keluar semula selama sejam sahaja. Yang keempat, seorang wanita melihat darah keluar pada hari kedua, keempat dan ke-6 selama 4 jam pada hari-hari ini sahaja. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari ke-9 selama 5 jam, hari ke-13 10 jam dan hari ke-17 10 jam. Peringatan, bermula dari sini setiap jawapan tidak akan diterjemahkan lagi. Ini bahasa Arabnya dalilnya, makna ini bahasa Arab. Makna ini yang telah kita baca tadi, muka surat 136, tapi dia punya bahasa Arab dia 137. Jadi terlangkar. Muka surat 138, penjelasan tempoh kebiasaan haid. Ghalibul haidi, tempoh haid yang dikatakan ghalib berdasarkan kepada kajian, ini istiqra' dan penyelidikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah 6 atau 7 hari. 7 hari dan malam kerana telah menjadi kebiasaan ghalib. Kebanyakan wanita bahawa haid mereka keluar dalam tempoh tersebut. Nota kaki yang pertama, di hadisi Hamnata binti Jahshin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tahidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmi Allah. Al hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi, Tuhfatul Muhtaj.
Rajah, okey, kita sambung. Okey, ni bentuk rajah yang ke-12 dalam muka surat 138. Huraian rajah yang ke-12 muka surat 139. Asma telah melihat darah keluar daripada kemaluannya pada 5 Januari selama 6 jam selama 6 jam secara terputus-putus. Kemudian pada 6 Januari darah itu keluar semula selama 10 jam dan selepas itu ia terus keluar secara terputus-putus sehingga 11 Januari. Kecuali pada 9 Januari darahnya tidak keluar. Maka jumlah keseluruhan bagi masa keluar darah ialah 43 jam dalam tempoh 6 hari dan darah itu dikira sebagai haid. Dalam tempoh kebiasaannya, yakni ghalib, kerana ia melebihi had sekurang-kurang haid, iaitu sehari semalam. Ini 24 jam. Peringatan. Kadang-kala berlaku pada adat sesetengah wanita bahawa haidnya menyalahi kaedah tempoh sekurang-kurang haid. Aqallul haid, sehari semalam, yakni sehari semalam. Atau menyalahi tempoh sebanyak-banyak haid, aksarul haidi, yakni 15 hari 15 malam. Yang telah termaktub atau menyalahi tempoh sekurang-kurang suci iaitu kurang daripada 15 hari dan malam. Seperti huraiannya yang akan datang. Maka pada pendapat yang muktamad, kita tidak boleh mengikut adat yang menyalahi kaedah kerana ia menyalahi kajian. Ini istiqra'. Imam perbahasan ulama terdahulu mengenai masalah ini sudah sempurna. Oleh itu apabila berlaku kedatangan darah yang menyalahi kaedah, maka ia bukan haid tetapi dihukumkan sebagai darah rosak. Adalah lebih baik bagi kita menyalahi adat perempuan itu daripada kita menyalahi istiqra' imam kita, yakni Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sesetengah ulama pula berpendapat bahawa darah yang keluar kurang daripada sehari semalam dinamakan darah rosak, manakala darah yang keluar melebihi 15 hari adalah istihadah. Bughiyatul Tulab wal Bujairimi. Muka surat yang ke-140. Semasa berada dalam tempoh keluar darah rosak atau darah istihadah, dia wajib menunaikan solat, berpuasa dan sebagainya. Bahkan suaminya juga harus berjima' dengannya. Yakni hal ini berlaku kerana berkemungkinan besar wanita tersebut telah ditimpa dengan masalah kesihatan dan sebagainya. Asy-Syarqawi Al-Mughni Al-Muhtaj. Kesimpulan kebiasaan haid. Untuk pemantapan pelajar-pelajar, di sini didatangkan kesimpulan ringkasan daripada kitab Dawabit. Tempoh kebiasaan haid ialah 6 atau 7 hari. Terdapat dua gambaran baginya. Hasilun. Wa ghalibu zamanil haidi sittun aw sab'un walaha suratani. Pertama, darah keluar secara berterusan sepanjang 6 atau 7 hari. Darah ini ialah haid kerana himpunan masa tersebut melebihi daripada sehari semalam. Lepas tu, taratan ya'ti damu mutasilan fi khilafi sittati aw sab'ati ayyamin fahuwa haidun lianna majmu' as-sa'ati tazidu an yaumin wa lailatin. Yang kedua, darah keluar tidak secara berterusan, bahkan terputus-putus sepanjang 6 atau 7 hari dan himpunan masa keluar darah melebihi daripada 24 jam. Maka ia adalah haid. Contohnya, seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama selama 8 jam, hari ketiga 10 jam, hari kelima 5 jam, hari ke-6 atau ke-7 10 jam. Maka himpunan masa keluar darah tersebut melebihi daripada 24 jam, iaitu 33 jam. Wataratan ya'ti damu ghairu muttasilin bal mufarraqan fi khilafi sittati aw sab'ati ayyamin wa majmu'u hadhihi sa'ati balaghat aktsara min 24 sa'atan fahuwa haidun fa masalan ra'atil yawma al-awwala sitta sa'atin wa fil yawmi salisi 10 sa'atin wa fil yawmil khamisi 5 sa'atin wa fil yawmis sadisi aw sabi'i 10 sa'atin fa majmu'u hadhihi sa'ati aktsaru min 24 sa'atin wa hiya 33 sa'atan. Dawabit. Wallahu a'lam.